Yang baik dan saya tahniah kepada komitmen yang diberikan, dan saya percaya bahawa SMK Bandar Kusuma ini akan terus memperkasa dan membudayakan amalan seperti yang cantik ini. Teruskan, silakan. Sebagai tunggak utama, sebagai pengetua, sudah pasti segala perkara yang berlaku adalah di bawah tanggungjawab pengetua, yang saya kena harungi segala permasalahan itu dengan tenang. Contohnya, saya pernah berhadapan dengan parent yang marah dengan sekolah, saya kena rasionalkan mereka. Saya pernah juga berhadapan dengan guru yang tidak puas hati dalam sistem pentadbiran, kena rasionalkan mereka. Jadi maksudnya, setiap yang sukar itu kita boleh permudahkan dengan satu ikhtiar istiqamah yang kita mampu mengubah yang gembira daripada yang sukar itu kepada yang gembira. Tetapi dengan satu syarat, kita kena berlapang dada, menerima segala kekurangan sebagainya, kemudian kita perbaiki kelemahan dan kita tonjolkan apakah program aktiviti yang boleh kita mengubah yang sukar itu kepada yang terbaik, insyaAllah. Sebagai seorang guru, kita harus beri peluang kepada pelajar untuk melibatkan diri dalam pelbagai aspek. Ya? Jangan pilih kasih, saya kata dengan mereka, jangan pilih kasih. Dan kita kena membangunkan bina insan ini. Jadi maksudnya, murid harus diberi peluang untuk ke depan, tonjolkan bakat mereka, tonjolkan kehebatan mereka. Jadi berbalik persoalan tadi, saya nampak di SMK Bandar Kusuma ini mempunyai banyak aset-aset yang berharga. Kalau kita polis, kalau kita asah mereka, saya kata pelajar ini boleh ke depan. Dan saya tak heran satu hari nanti ramai dalam kalangan pelajar Kusuma nanti akan menjadi pemimpin yang hebat. Kerana buktinya bahawa apabila mereka diberikan tanggungjawab, mereka berjaya melangsaikannya. Bila diberi amanah, mereka selesaikan juga. Dan ini menampakkan bahawa satu senario yang pelajar kita ini tidak lagi berada dalam keadaan yang begitu saja. Mereka sanggup berani ke depan dan gunakan kebolehan yang ada pada diri mereka, insyaAllah. Yang pertama saya bangga ialah kenapa sepanjang saya berada di SMK Kusuma, saya telah berada dengan barisan pentadbiran yang mantap. Saya juga berada dalam kumpulan guru-guru yang betul-betul cekal dan semangat. Dan saya berasa bangga juga apabila pelajar SMK Kusuma ini pelajar yang senang dibentuk, pelajar yang berani menerima apa sahaja cabaran. Jadi saya percaya bahawa bila saya bangga, kenapa saya dapat membentuk kerja berpasukan, bukan berpasuk-pasukan. Pada saya, kebersamaan yang telah diterjemahkan di SMK Kusuma ini memberi satu kekuatan kepada kami. Sebab itu saya tengok dalam tempoh 2 tahun 10 bulan sahaja, segala program, segala aktiviti dibuat dengan penuh semangat keluarga. Kerana mereka bekerja dengan satu semangat, seia, sekata, senada, seirama. Ini yang menjadikan kekuatan saya. Jadi saya bangga kerana memiliki aset-aset yang begini, yang saya percaya bahawa kalau semua ini mengekalkan momentum ini, saya percaya bahawa kita akan menjadi satu kumpulan yang kumpulan pendidik, kumpulan pelajar, kumpulan masyarakat yang sangat berjaya dalam hidup. Pada saya, guru ini merupakan khazanah negara. Pada bahunya terpikul tanggungjawab dan tugas sebagai penyampai ilmu, penjelas nilai, pemangkunan dan peradaban. Sudah saya cerita cikgu. Jadi pada saya, cikgu ini apa yang saya hanya memperbetulkan, saya memperjelaskan. Saya kata dengan guru, kita beri tugas yang berat. Pada itulah akan berlaku segala-galanya. Kalau kita menjiwai sebagai tuan guru, saya percaya bahawa inilah yang akan menyebabkan kita berjaya. Sebab saya kata guru, saya cabar mereka. Saya kata kita boleh buat, kita boleh lakukan. Maka cabaran saya itu dianggap sebagai satu daripada cabaran yang mengubah segala-galanya. Sebab itu kita bertanding saja, saya kata kita kalah tak apa. Yang pentinglah kita berani mencuba. Jangan kalah lawan. Yang penting kita kena siap sedia dengan semangat dan hati yang cekal untuk kita boleh apa-apa saja pertandingan. Akhirnya kita menang. Sama dengan pelajar. Saya kata kita jangan rendah diri. Kita lihat sport gah saja. SM Jalan 4. Kita lihat Mahat. Kita tengok semak sebagainya. Jangan beza banding. Kita sama sahaja.
Kalau kita sama saja, kalau orang boleh buat, maka kita juga boleh buat. Jadi saya percaya bahawa sebab inilah yang saya memberi bimbingan kepada mereka. Saya kata jangan mudah menyerah kalah. Kalau terjatuh, bangun semula. Kalau tak berlangkah, perbetulkan langkah. Biar yang belakang itu berlalu pergi. Susun langkah dan kita terus pacu ke depan untuk menggapai apa sahaja kejayaan. Yang penting ialah kita kena istiqamah, kita kena yakin. Kalau sudah ada keyakinan, apa sahaja yang mendatang pasti kita boleh kita akan capai. Jangan bimbang. Kerana yang penting ialah kita mempunyai semangat dan ruang yang tinggi. Saya katakan tadi, kita semua be the best merupakan slogan yang penting pada saya, yang pelajar ingat yang tu bahawa dia akan bawa nama sekolah di mana-mana. Kalau dia berjaya, bukan kerana dia, kerana hasil dia perlu guru-guru, dia perlu PIBG, dia perlu apa sebagainya, baru kita boleh berjaya. Bimbingan yang saya berikan kepada guru pertama, saya kata kita mestilah menerima apa sahaja tanggungjawab yang diberikan. Jadikan dia sebagai cabaran. Itu yang pertama. Yang kedua saya katakan cikgu, kita mesti berani membuat perubahan dan jangan jadikan perubahan satu masalah. Yang ketiga, fokus pada kerja buat kita sebagai seorang guru. Yang keempat, kerja sebagai satu ibadah. Yang kelima, garap pengalaman yang ada supaya kita dapat terus maju ke depan. Dan yang keenam, jangan mudah kecewa. Jangan mudah kecil hati. Ayuh bangun dan kita buat yang terbaik. Terus perbetulkan langkah kita untuk menjadi insan yang terbaik dalam kalangan yang terbaik. Saya cukup selesa, sangat gembira berada di SMK Bandar Tasik Kusuma. Kalau boleh saya katakan dengan cikgu, saya nak tamatkan perkhidmatan saya di SMK Bandar Tasik Kusuma. Itulah kita kata tadi kan, kita hanya mampu merancang, Tuhan menentu segala-galanya. Apabila saya menerima surat panggilan, tak apa saya gambarkan bahawa seolah-olah macam nyawa saya diragut ketika itu. Sebab ialah kita dalam keadaan momentum, seronok, gembira, riang sebagainya. Tiba-tiba kita dipilih untuk digerakkan. Maka saya tanya diri saya, why me? Mengapa saya? Mengapa sebagai pejabat awam kita tak boleh lagi bertugas? Perkara 4/2 1I yang mengatakan bahawa kita tidak boleh eka perintah ataupun melakukan perbuatan yang disilahkan saya perintah. Maka saya pun dengan rasa rela hati terpaksa menerima hakikat itu, yang bahawa saya kali ini bukan lagi di SMK Kusuma, yang saya kata dalam hidup saya tak puas pun, tak puas. 40 tahun sebelum apa you buat, tak boleh apa saya banggakan. Kalau diberi peluang pada saya lebih dari itu, insyaAllah lah mungkin saya sudah berancangan untuk 3 tahun. Kenapa? Saya rasa semacam Kusuma ni sebahagian daripada hidup saya. Jadi situ banyak menimba kenangan pada saya, kenangan gembira dan yang sedih dan sebagainya. Tapi di penghujungnya itu saya kena redha lah dengan takdir yang saya terpaksa menerima hakikat bahawa saya bukan lagi pengetua, tetapi roh saya, jiwa saya masih di SMK Kusuma. Sebab saya ditempatkan di SMK Bandar Tasik Kusuma, saya sudah menyimpan satu azam. Azamnya tinggi, sangat tinggi menggunung. Akhirnya dengan semangat kebersamaan, saya dah berjaya melangsaikan impian saya. Antaranya saya nak pastikan dewan berturap. Saya pastikan bilik seminar kita ada penyambung udara. Akhirnya dapat penyambung udara itu. Galeri yang indah itu dah dapat disiapkan. Pulak sumber dan naik taraf sebagainya. Dan yang paling cantiknya ialah itulah saya yang tak berjaya satu je saya rasa. Impian saya besar. Saya nak lihat ada kipas helikopter yang akan menggerakkan, menyejukkan kita. Itulah impian saya. Tetapi saya gagal untuk melaksananya dalam tempoh pentadbiran saya. Walau bagaimanapun, dana berkaitan kedermaan sudah ada. Jadi saya percaya bahawa pengetua yang baru ini, yang mengambil tempat saya percaya beliau juga akan menyambung legasi yang ditinggalkan. Tentulah perkara lain juga akan ditambah baik, dan saya mengharapkan satulah. Nanti bila sudah ada kipas itu, berasa sejuk tu, rasa damai tu, ingatlah pengetua ini. Walaupun saya tak bersama dengan sekolah, tapi kesejukan itu dapat merasai seluruh segenap jiwa pelajar itu. Ya, kejuan itulah akan memberikan kita kesejukan. Kerana di situlah tempat kita bertemu, itulah tempat kita melaksanakan apa sahaja perancangan. Maka jatuh bangun Kusuma itu kena terletak di Dewan SPK Kusuma itu, yang banyak menggarap memori yang indah dan segala aktiviti di situ. Maka itulah yang membanggakan saya,
yang paling penting ialah banyak momen-momen yang indah berada di situ. Manis itu banyak. Saya yang termanis lah ya. Sebagai pengetua, saya rasa okeylah keputusan lain sama lah. Apabila sekolah SMK Kusuma telah dipilih atau diberi kepercayaan untuk melancarkan program Zoom ke sekolah peringkat kebangsaan. Ya Allah, bila dapat mandat itu dalam tempoh yang pendek, saya rasa amat setuju, amat terkesima apabila diberi mandat untuk menjadi sekolah tempat pelancaran Zoom kebangsaan. Yang akan datang itu bukan seorang, yang akan datang adalah menteri, yang akan datang seluruh pengarah-pengarah di Malaysia. Maka seluruh rusuk akan melihat semua itu di segi pelbagai suku. Maka inilah peluang yang terbaik yang kita diberi tanggungjawab kita selesaikan dengan baik. Jadi saya cukup momentum cukup indah kerana bukan senang awak menteri datang dan kita menjadi tuan rumah kepada peringkat kebangsaan. Jadi itulah kenangan manis yang saya rasa sukar digambarkan oleh mana-mana bentuk. Jadi yang penting ialah saya berjaya bawa benda itu ke sekolah dan gambar-gambar dari si pelajar itu tersiar di dada akhbar, keluar dalam TV. Yang itu kebanggaan saya. Saya tengok itu, saya simpan semua itu. Kerana akhbar pun saya simpan. Ya, jadi benda-benda itu akan saya kenang balik apabila saya kesunyi, saya buka balik memori-memori awal inilah zaman indah saya, zaman sedih kita. Maka segala-gala ini akan menjadi pengalaman yang bermakna supaya kita selagi menjadi penjawat awam. Sebagai seorang insan yang kedil macam saya ini, sebenarnya banyak yang nak saya sampaikan. Ya, terutama kepada guru, kepada murid, kepada PIBG, semua sekali lah. Yang pertama, kalau sebagai seorang guru, jadilah guru yang hebat. Ya, jadilah guru yang hebat. Kerja guru tidak pernah selesai. Mengajar, belajar adalah satu proses berterusan. Maka saya kata tadi, saya kata cikgu teruslah belajar. Ya, macam Fadilah sama belajar, Nari yang masih lagi muda, ramai guru muda kita yang ada jiwa yang besar dan saya percaya bahawa mereka ni lah yang akan menjadi tulang belakang pada kehebatan SMK semua. Kepada pelajar, saya ingatkan pelajar, ingatlah katakan saya dulu dalam setiap kali ucapan saya katakan mereka, katakan khidmat saya setiap kali guru masuk sebagainya. Ucapan kita apa? Assalamualaikum cikgu, terima kasih cikgu, doakan kami cikgu. Maka saya kata kepada pelajar, hormatilah guru itu kerana dialah yang akan membawa kita kepada yang terbaik. Ya, itu saya kata semula-mula perkataan datang dari seorang guru dan sebaik-baik ilmu datang dari kebiasaan seorang guru, maka kita harus hargai guru. Jadi pelajar, jangan kecewakan guru, jangan kecewakan ibu bapa dan jangan kecewakan sembahan. Kepada PIBG, teruslah memberi sumbangan dan juga memberikan apa kemudahan untuk anak kita. Yang penting ialah kalau Kusuma berjaya, semua orang gembira. Kerana itulah hakikat kita ini. Kita kena gembirakan orang. Walaupun kadang-kadang kita sakit, kita harus berduka dara, tak apa. Yang penting kita gembirakan orang, kita permudahkan orang lain. Maka insyaAllah besok Tuhan akan mempermudahkan kerja kita. Itu harapan saya dan saya berharap juga kepada keseluruhan warga SMK Bandar Teguh Kusuma, teruslah menjadi sekolah yang hebat. Buatlah mungkin di peringkat permulaan sedikit kepayahan. InsyaAllah di akhir nanti akan membuahkan hasil yang cemerlang dan kita akan sama-sama meraih kejayaan yang kita impikan. Ambillah dayung, terus kita dayung sama-sama ke Pulau Impian. Walaupun kita menghadapi berbagai onak, ranjau sebagainya, tetapi insyaAllah percayalah dengan keyakinan, semangat yang juang, pasti Pulau Impian itu kita akan dapat damai. InsyaAllah. Selamat berjaya SMK pada kita semua. Soalan pertama ialah bagaimana guru. Pertama, kita kena pandai ambil hati guru. Ya, kita kena pandai ambil hati guru, kita menilai mereka. Jangan kita cepat menghukum. Kalau kita menghukum, maka kita terlalu berprasangka. Yang penting ialah kita terima sahaja berlapang dada guru yang masuk di Kusuma itu dan kita anggap positif. Jangan melihat latar belakang mereka itu. Kalau kita coba berikan keyakinan kepercayaan dan kita sama-sama duduk semeja, saya percaya bahawa segala masalah akan diselesaikan. Yang penting ialah kita yakin meyakini, faham memahami, dan jangan, saya kata ulang balik, jangan terlalu buruk sangka, jangan mudah mengeluarkan suatu kenyataan. Yang penting saya kata Dian, nak membina sebuah organisasi makan masa yang lama. Untuk meruntuhkannya hanya sekelip mata saja dengan satu perkataan. Maka dengan itu elakkanlah daripada kita ini mengeluarkan perkataan-perkataan yang boleh menyebabkan orang terasa. Yang penting ialah berlapang dada, menilai balik diri kita, baru kita dapat memperbaiki segala kelemahan dan duduk semeja untuk kita meningkatkan kita punya motivasi diri.
Untuk mengubah segala-galanya, sikit dan sebagainya, makan masa yang panjang. Yang pertama ialah kita perlu beri keutamaan mana yang harus didulukan. Yang paling penting saya kata tadi kan, berikan kepada yang lebih berunsur kebajikan. Ya, kebajikan itu penting. Ya, dari semua kebajikan tadi, kemudahan yang disediakan itu dapat dimanfaatkan oleh semua warga sekolah. Bukan hanya sekumpulan saja. Oh, ini untuk cikgu tak. Kita kata benda ini dibuat, semua dapat merasakan. Bila semua dapat merasakan, maka orang akan bersyukur dengan kita dapat. Maka dengan itu Tuhan yang akan memberikan dorongan kepada kita untuk dapat banyak lagi kemudahan. Kalau kita buat satu benda yang terpencil, maka orang kata inilah pengetua, inilah sebagainya, pilih kasih sebagainya. Carilah, saya ulang balik, carilah apa-apa kemudahan sesuatu yang penting dahulu yang dikatakan tadi, dapat membina jati diri, dapat mengubah rasa kekeluargaan, dapat naikkan semangat seluruh warga sekolah. Guru dia banyak macam, antara guru dengan guru, guru dengan mentadbir, mentadbir dengan pentadbir. Kita ambil dengan guru antar guru. Di sekolah Kusuma kita ada lebih kurang 118 orang guru yang kita tinggalkan itulah. 118 orang guru ini sudah pasti mempunyai pelbagai rasa, pelbagai fikir, pelbagai perangai sebagainya. Tetapi kita anggap bahawa pada itulah jari kita ni 5 jari. Ini tak sama. Ya, kalau 5 sama ni susah. Tak sama ni kita anggap bahawa yang 5 ini pun kalau kita gunakan dengan baik, maka kita akan dapat satu hati. Sama juga guru-guru ni. Ada guru yang sedih, berduka, kita kena cakna. Cakna maksudnya ambil tahu tentang orang lain juga. Jangan dia biar dia murung. Jangan dia biar menyendiri. Kita sebagai guru ni kena ambil tahu. Walaupun dia katakan jangan suka jaga bikin orang tak. Itu zaman dahulu. Sekarang ni kita kena cakna, hanya kawan, dekati mereka, baru kita dapat menelusuri apa masalah mereka. Kalau semua dapat menyelami segala permasalahan, saya percaya guru-guru ini akan dapat bersama-sama. Yang saya nampak, biar bila kehilangan seorang itu kita akan sedih. Orang kata, bila keluar seorang itu kita gembira, kita tahu yang tu tak bagus. Bagi saya, susah sama susah, cubit pihak kiri sakit, cubit kanan pun tak sakit. Maka biarlah semua itu akan merasa kepayahan sama-sama, akhirnya keseronokan pun dikongsi sama-sama. Kalau guru antara pentadbir dengan guru, kita kena faham pentadbir ini dia mempunyai amanah yang besar. Dia merupakan figure, segala orang tengok dia je. Kalau pentadbir gagal mengurus, sudah pasti maka yang diurus juga akan masalah. Maka sudah pastilah pentadbir terpaksa menggunakan kebolehan pengurusannya, menggunakan budi bicara, menggunakan juga tindakan sebagainya, tetapi jangan melampaui, jangan melebihi sangat. Bermaksud ada had-had batasnya. Kalau saya katakan, saya dah ulang banyak kali. Kalau kita terlalu berbudi bicara, besok kita akan dibicara. Kalau kita tolak ansur, besok kita akan ditolak ansur-ansur. Jadi sebelum kita budi bicara, sebelum ditolak ansur-ansur, kita mesti ada stand sendiri. Kita mesti ada satu self-confident yang kita mampu untuk mengurus orang lain juga. Kalau kita gagal urus diri kita, kita nak urus orang lain. Yang penting ialah kesefahaman antara kedua pihak. Guru kena faham tugas pentadbir. Pentadbir kena faham tugas guru. Jangan anggap sebagai satu bebanan. Anggap bahawa segala teguran yang diberikan tu sebagai satu batu loncatan untuk ke arah yang baik. Jangan kata tegur saja, alah ini pentadbir tak suka saya lah, inilah pentadbir. No, jangan. Anggapkan bahawa teguran itu sebagai teguran yang membina. Ya, mungkin besok kita akan dipentadbir juga. Maka kita kena faham bahawa manusia ini pelbagai cara, pelbagai pihak yang pentinglah bagaimana kita dapat memperkasakan jiwa kita ini supaya agar kita dapat menjadi manusia yang hebat. Saya, orang tanya saya lah, secara peribadi, saya kata sekolah Kusuma ni sebuah sekolah yang hebat, yang boleh dibentuk. Bergantung bagaimana orang itu membentuknya, bagaimana mereka mencanainya. Kalau dia canai dengan baik, maka hasilnya baik. Kalau dia gosok, polis, kilat, maka dia akan kilat. Setiap penentu revisi sendiri, terimalah berlapang dada dan janganlah apa-apa. Yang penting ialah kita buat yang terbaik. Itu saya ulang balik, jangan bezakan mana-mana pengetua. Yang penting segala teguran yang diberikan jadikan dia sebagai cabaran. Jangan kita beza-bezakan. Setiap pengetua ada misi dan misinya. InsyaAllah pengetua baru juga akan buat yang terbaik dan Kusuma the best itu akan terus dipacu, akan terus dikenang sampai bila-bila. Kusuma be the best. Untuk menjadikan satu organisasi buat satu jamaran, ya. Nak menetap ukhuwah ni sebenarnya satu formula yang paling penting. Kerana
kalau kita dapat sentuh hati. Kalau kita bercakap soal hati ini, kita kena betul tadi, kita kena beli hati orang itu. Kalau hatinya kita kena beli, maka yang lain akan datang dengan mudah. Bermaksud dengan mudah dalam semudahnya ya. Untuk menjadi yang terhebat, kita kena harus berlapang dada. Kita harus ada satu semangat yang kita ni kerja sama-sama dalam satu pasukan. Kalau sudah ada kebersamaan, ya, tanpa beza guru pagi, guru petang, tanpa beza jawatan, tanpa beza pangkat. Ini di part 1 ni buat no, jangan beza-beza gitu. Jangan sekali-kali membezakan jawatan. Jangan sekali membeza-bezakan tim. Tapi kita bezakan apa yang mampu kita laksanakan. Maka yang kecil ini akan terus dibesarkan, yang besar akan terus dimantapkan. Itu penting tu. Kita ni apa-apa pun kebersamaan. Jangan mudah jatuh, jangan mudah kecewa. Kalau sudah ada kebersamaan, itu saya katakan yang berat akan jadi ringan. Kukuhkan kuah ni. Itu saya ulang balik. Tidak ada beza kami ini guru pagi, tidak ada kami guru petang. Yang adalah guru SMK Bandar Tanjung Sembilan dapat lagi berjaya. Kita bermula dengan kepayahan. Kalau saya kata kita bermula dengan 3L. Look, saya tengok dulu. Kemudian saya belajar apa yang dibuat oleh pengutus masa ini. Dan apabila saya dapat menyesuaikan seimbang balik, maka saya lead. Jadi untuk lead ini, saya tetap juga kena tengok benda pandangan orang bawahan. Jangan hanya memikirkan bahawa orang atas saya kita minta. Itu saya kata kalau hari ini saya tolak pandangan yang diberi oleh seorang guru, tak mungkin saya akan tolak pada akan datang. Kalau cadangan diberikan hari ini tak berjaya, mungkin 2 bulan lagi saya akan ambil, mungkin setahun lagi saya akan ambil. Maksudnya kita kena biasakan mendengar pandangan orang lain. Jangan buat keputusan melulu. Ya, itu saya kata kali dalam mesyuarat. Pertama saya gunakan kata nasihat dulu. Saya tak pernah marah pun. Nak marah tu soal lain. Saya akan panggil lagi. Jadi kita bukan marah, tegurkan. Jangan biar orang terasa. Jangan biar mereka kecewa. Kalau sudah kecewa, dalam hatinya dia tersimpan berbagai prasangka. Jadi kita sebelum dia luka, kita rawat cepat. Ya, kalau dia ada masalah, kita perbetulkan. Kalaulah kita berjaya memahami hati budi setiap orang individu itu, jadi kalau kita fahamkan setiap orang macam-macam, orang ni kerana macam ni, orang ni mudah ditegur, orang ni tak boleh, orang ni dia jenis mulut yang lepas aja. Kalau dia marah, dia akan keluar dalam WhatsApp, keluar dalam Facebook. Kita jangan begitu. Kita jangan mudah melantah. Kita hanya diam seketika, beri peluang dia meluahkan sebagainya, akhirnya kita counter balik. Itulah menurut saya. Itulah yang akan berlaku juga kepada parent. Kalau parent datang mau mengamuk, memanglah dia datang dengan berbagai sebab. Kita bagi peluang dia marah, keluar sebagainya. Apabila dah selesa, saya kata dengan dia, "Cik, dah habis cik?" Okey, sekarang saya bercakap pula. Kalau gitu kita buat, maka dia sendiri akan malu. Sama dengan cikgu. Bila saya semudahnya ialah, bila saya nak minta cikgu melaksanakan satu kerja, jawapannya, susahlah pengetua, tak mampu, saya ni tak mahir lah, saya tak mahir. Jadi saya kata, setiap orang ni boleh buat. Dapat kalau saya tu ramai yang berjumpa dengan saya boleh buat. Dan akhirnya orang yang saya cabar itu akhirnya telah ke depan, dan akhirnya apa yang saya nak dalam beberapa aktiviti dah dapat menjadi satu kebanggaan saya. Tuan-tuan kami dosen pok, maknanya yang accounts tu maksud mudah beginilah. Cikgu ni kalau kita beri motivasi dengan dia, ada sokongan pada dia yang kata you boleh buat, saya kata you yakin boleh buat, maka saya akan buat. Kalau kita kata dengan dia, ni lah you bagi sikit susah, kita marah dia, no, kita beri semangat, beri dorongan pada dia. Kalau dorongan tu kita betulkan, tak apa, kalau dia tak dapat, jumpa dengan saya, kita bincang balik. Itu cara yang betul. Dia akan jangan kita bagi tugas, kita abaikan dia begitu saja. Tentu dia akan demand, dia nak rujuk dengan siapa dia nak hubung. Jadi orang yang pandai kena beri bimbingan. Yang pentinglah bimbingan itu, bukan kita bagi dia satu kerja, kita abaikan dia. Bimbing apa nak buat, tambah nilai, itu proses yang betul. Kalau itu kita boleh buat, maka hasilnya yang tak cantik tadi akan cantik dan akhirnya menjadi permata yang sangat berkilapan. Itu paling penting. Profil latar belakang keluarga ni itulah. Dan saya sebenarnya jumpa dengan isteri saya bukan jumpa tempat belajar dulu. Ya, itu siri yang pertama, tempat belajar di Institut Bahasa Kuala Lumpur. Ketika itu dia guru pelatih kan. Saya ketika saya orang kampung. Itu saya kata saya orang kampung, orang biasa yang datang dan sebarang kekurangan keluarga kita bukan keluarga yang senang, keluarga yang susah. Dan sebenarnya isteri saya banyak tolong saya sebenarnya. Itu saya kata sampai saya nak kahwin pun semua datang dari isteri saya. Perkahwinan sangat mudah. Kerana kita datang simple je, orang kampung datang kan, lepas tu nak belanja tak ada.
maka saya keluarkan duit lah, RM3,000 pergi dan sebagainya, siap barang sebagainya. Antara pun begitulah. Akhirnya hasil perkahwinan saya dengan isteri saya ini, maka saya dah ada 5 orang anak. Seorang yang nama ni, kalau tengok nama kan, nama tu hati sedia kami tau. Yang anak saya pertama Nurhani Izazi, yang dirangkum kata 2 nama lah. Niza tu isteri saya, Fauzi tu nama saya, ni Nurhani Izazi. Itulah menjadi kami punya idola kami, anak kami yang pertama itu. Akhirlah dia lah yang menjadi tunjang pada yang lain, yang dia sekarang ni menjadi dentist, doktor. Kemudian anak saya yang kedua lelaki, yang cantiknya, yang gembiranya kenapa, yang kedua tu berkahwin di Kusuma. Itu yang saya suka tu. Saya dapat anak saya yang kedua kahwin di Kusuma. Anak yang keempat dapat SPM di Kusuma, dapat dalam kalangan pelajar yang terbaik, dapat 2A. So, saya pun sangat gembira juga. Anak saya yang ketiga, langkau saya tak apalah. Anak saya yang ketiga sekarang ini, dahulunya dia pelajar kursus Samara, sekarang ini kerja di lawyer. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, yang hasilnya impaknya di Kusuma, yang saya dapat menamatkan anak saya di situ, yang dia juga merupakan meninggalkan satu kenangan exam di situ. Mana pernah ada orang di mana anak berlari-lari peluk bapak dia di atas pentas. Maksudnya bapak sampaikan sijil kepada anaknya, seorang pengetua. Biasanya anak pengetua ni berada di sekolah yang baik, di sekolah penuh. Tapi anak saya biasa aja. Sebab semua anak saya ni, walaupun mereka berjaya, mereka bukan datang di sekolah semua, sekolah harian biasa saja. Tetapi yang penting, sekolah biasa dapat melahirkan insan yang luar biasa. Jadi kita kena berlapang dada, jangan beza sekolah. Sekolah hanya institusi saja. Yang penting ialah kerja buat kita untuk menghasilkan yang terbaik. Itu sangat penting. Kan, dengan satu mandat dan dengan satu jawapan yang sangat besar pada saya, iaitu sebagai pengetua di SMK Bandar Tasik Kusuma, yang sempat saya bertugas lebih kurang tak lama, 2 tahun 10 bulan saja. Tapi tak apalah, kurang-kurangnya 2 tahun 10 bulan itu memberi saya satu gambaran yang bahawa Kusuma dah the best of school, yang terbaik di dalam ulangan, insyaAllah. Cik Fauzi, thoughtful, rational, sangat berkarisma, berasa, biasa memudahkan, seorang yang sangat memahami, acak dan bergaya, very supportive, terbaik, berkarisma, kebersamaan, cool, concern, sentiasa memudahkan urusan hidup, menyenangkan, komited dan percaya, sporty, orang yang tegas tapi ada kelembutan. Cik Fauzi, you are very energetic.